Penerokaan mineral nadir bumi di Sik dan Ulu Muda Baling tidak libatkan penebangan pokok. Ya, saya mengharapkan pada tahun 80 memang mengharapkan beca saja. Saya part time, bukan full time beca. Daripada tahun 80 sampailah sekarang. Membesarkan anak, sekolahkan anak. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah bersama saya Ifah Hazim, edisi 6 Disember 2020. Juga bersama saya petang ini Azamuddin Hussein untuk membawakan perkembangan setempat dan terkini negeri-negeri. Ya, terima kasih Ifah. Untuk perkembangan lintas langsung negeri, kami mulakan dengan Terengganu. Antara perkongsian dari Negeri Darul Iman, peniaga diminta jangan ambil kesempatan naikkan harga ikan sepanjang musim tengkujuh. Perinciannya bersama Muhammad Rashidi, Muhammad Isa. Seterusnya dari Bumi Kenyalang, Kerajaan Sarawak sokong inisiatif NGO tingkatkan kualiti hasil kraf negeri. Perinciannya bersama Nursila Talaha. Kemudian kita ke negeri di bawah Bayu bersama Emran Azmi Rosli yang akan berkongsi mengenai reaksi rakyat berhubung pelanjutan tempoh PKPB di sana. Dan untuk laporan utama berita wilayah, kembali semula bersama Ifah. Kerajaan Kedah memberi jaminan penerokaan mineral Rare Earth Elements REE di Sik dan beberapa kawasan di Ulu Muda Baling tidak melibatkan penebangan pokok bala. Menteri Besarnya Muhammad Sanusi Makno berkata, syarikat yang bertanggungjawab hanya diberikan permit untuk meneroka dan bukan cari gali dengan menggunakan teknologi baharu. Beliau berkata berdasarkan maklumat dan penerangan oleh Jabatan Mineral Geoscience JMG, beliau difahamkan terdapat banyak lokasi terdapatnya REE di kawasan terbabit. Malah ada dakwaan kawasan terdapat REE adalah kawasan yang sudah diterokai dan digondol sejak 2 tahun lepas. Ekstrak, dia panggil ekstrak REE. Saya ditunjukkan video bagaimana REE ini diekstrak dari bawah tanah tu. Dia tak melumbung macam orang buat lumbung biji timah, lumbung emas, lumbung bauxite, lumbung apa lagi batu besi. Tak sama. Tidak sama sekali. Dia ada kaedah lain, teknologi baru. Sebab tu netizen dia tak ada teknologi tu. Dia kena mengaji. Dia kena pergi mengaji, kuasai teknologi, baru boleh ekstrak REE. Kalau keyboard tak boleh ekstrak REE. Ekstrak dosa boleh. Beliau berkata demikian ketika mengulas berikutan dakwaan di media sosial yang mengaitkan pengumuman penemuan REE oleh Kerajaan Kedah adalah wayang bagi menghalalkan pembalakan di kawasan hutan simpan. Katanya kawasan hutan simpan kini melibatkan hanya 22,000 hektar di kawasan Ulu Muda yang sedang menunggu proses pelesinan untuk tebangan dan ianya diluluskan ketika pentadbiran kerajaan terdahulu. Di bawah Majlis Mineral Negara, Kerajaan Negeri dan Pusat secara dasar akan memastikan semua kekayaan hasil bumi perlu dipelihara agar sejarah hasil kekayaan negara di kaut penjajah tidak berulang. Cuba mengelak sesuatu yang melintas menyebabkan kenderaan terbabas dan merempuh pembahagi jalan. Itu yang diceritakan pemain bola sepak kebangsaan Muhammad Syafiq kepada bapanya Ahmad Ibrahim. Menurut Ahmad, beliau menerima panggilan 4 pagi tadi daripada orang awam yang memaklumkan anaknya terlibat dalam kemalangan dan memintanya segera ke lokasi kejadian. Ahmad meluahkan rasa sedih kerana tidak sempat melihat cucu lelaki yang baru lahir bulan lepas. Beliau berkata keluarganya sudah merancang untuk melawat Syafiq di Johor yang baru dikurniakan cahaya mata 14 November sebaik sahaja tempoh PKPB berakhir. Namun hasrat itu terpaksa ditunda berikutan kawasannya di Bayan Baru Pulau Pinang dikenakan pula PKPD. Dalam kejadian di Lebuh Raya Utara Selatan plus Sungai Bakap awal pagi tadi, penyerang JDT dan anak perempuan
perempuannya cedera ringan, manakala isteri Syafiq, Nur Amalina Nur Ain parah. Ibu mertua, bayi lelaki Syafiq berusia 22 hari dan pembantu rumah warga Indonesia meninggal dunia. Jenazah ibu mertua dan bayi Syafiq akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Padang Pusing, Pendang, Kedah. Manakala jenazah pembantu rumah akan diuruskan pihak kedutaan. Sementara itu, jurulatih skuad Harimau Melaya Tan Cheng Ho menzahirkan ucapan takziah kepada Muhammad Syafiq Ahmad dan keluarga atas dugaan yang dihadapi. Cheng Ho tiba di pekarangan bilik mayat Hospital Sungai Bakap, Pulau Pinang sekitar pukul 1.50 tengah hari tadi. Jelasnya, Syafiq harus diberi sokongan dan ruang untuk pulih daripada segi fizikal dan emosi selepas kejadian tersebut. Memang bukan senanglah dia untuk terima kehilangan anak dengan mentua dan juga dengan pembantu rumah dia, dan of course sebagai jurulatih terus kita bagi nasihat dan kita berdoalah supaya beliau dapat waktu yang terdekat ni di dalam keadaan yang normal balik. Bukan senanglah untuk setiap individu, kita tahu mana-mana yang kehilangan orang kesayangan itu memang kita sedihlah, dan kita harap beliau dapat pulih dengan keadaan back to normal dengan life lah. Bukan senang, tetapi saya harap dengan sokongan kawan-kawan, family dan juga semua rakyat atau penyokong bola sepak Malaysia memberi doa yang terbaik untuk Syafiq Ahmad. Terdahulu, pemilik JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM turut mengucapkan takziah kepada Syafiq dan keluarganya menerusi laman rasmi Facebook. Dari tahun 1980-an, saya bawa beca cari rezeki besarkan anak-anak. Tetapi akibat COVID-19, pendapatan kami terjejas teruk. Itu luahan kecewa pengayuh beca di Bandar Hili Melaka yang terpaksa mencari sumber pendapatan lain demi kelangsungan hidup. Mereka juga diibaratkan sebagai petugas barisan hadapan negara bagi sektor pelancongan. Namun kini untuk mendapat pelanggan, kadang-kala menunggu seharian untuk pelanggan menaiki beca. Ya, saya mengharapkan daripada tahun 80 memang mengharapkan beca saja. Saya part time, bukan full time beca. Daripada tahun 80 sampailah sekarang. Membesarkan anak, sekolahkan anak. Memang daripada rezeki menarik beca saja. Saya gembira bawa beca ni. Sebab saya dapat exercise. Bayangkan umur saya 79, exercise pagi. Tak ada orang yang paling tua, saya yang paling tua. Kadang-kadang beca juga. Bila duduk kat beca berjam-berjam tak ada penumpang. Balik, itu saja. Dulu ada dekat 800, 200 bolehlah hidup. Kenapa? Kita ni sampai membantu pada orang rumah. PKPP, ada jugalah pelancong, tak ramai lah sebab ada tempat seperti Selangor, Kuala Lumpur, banyak masih tutup lagi kan. Ada pun segelintir sikit-sikit yang ada. Ada nasib-nasib, ada kawan dapat, ada kawan tak dapat. Mereka ditemui pemberita selepas menerima sumbangan berupa set barangan dapur dan wang tunai oleh pendakwah bebas Ustaz Ebit Liu. Permohonan air Sina di bawah KWSP kepada ahli yang tidak tersenarai di bawah kategori 2 amat relevan terutama kepada golongan B40. Walaupun mereka tidak mengalami pengurangan gaji 30%, namun turut terjejas dan perlu menampung kehidupan pada tempoh pandemik COVID-19 ini. Menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Noradli Rizwan Shah Muhammad Ali, kebanyakan mereka mempunyai wang simpanan yang sangat minimum. Oleh itu, pengeluaran akaun satu ini mampu mengurangkan beban ahli terdesak. Di dalam pandemik 19 ini, kita yakin bahawa mereka ada mengalami masalah dari segi bebanan hutang dan sebagainya, dan ini mungkin boleh membantu mereka untuk
melunaskan hutang dan sebagainya, dan juga untuk memenuhi keperluan hidup yang di masa akan datang ni. Kita tidak tahu bagaimana COVID-19 ini akan memberikan impak kepada pekerjaan dan juga pendapatan mereka pada masa akan datang. Justru itu bagi golongan B40 ini saya rasa mungkin perlu dilonggarkan ataupun tidak perlu bersyarat kepada untuk mereka mengeluarkan iSinar ini. Dr. Nur Adli juga mengingatkan ahli KWSP agar menggunakan wang tersebut secara berhemah dan memberi keutamaan kepada keperluan asas. Semalam KWSP menyatakan masih ada ruang di bawah kategori 2 untuk mempertimbangkan permohonan ahli yang terkesan. Ramai berpendapat perintah kawalan pergerakan yang dikenakan menyebabkan peniaga sukar mencari rezeki selain ada yang hilang punca pendapatan. Namun berbeza dengan seorang peniaga yang menjalankan perniagaan secara lelong di Perlis. Beliau bijak mengambil peluang menjalankan perniagaan dalam tempoh berkenaan. Laporan Sofi Syamsuddin. Akibat COVID-19, pergerakan masyarakat menjadi terhad. Namun bagi peniaga Yub Musa Talib, beliau dapat meningkatkan hasil perniagaan ketika ini. Perniagaannya Musa Raja Lelong pada permulaannya agak sukar diteruskan. Namun berkat tekad yang ada padanya, ia akhirnya membuahkan hasil. Hasilnya semakin ramai pelanggan mendapatkan barangan jualannya dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini. Saya dapat potongan harga. Jadi banyak orang datang bertimpa-timpa datang ke market Kangak ni cari barang-barangan Musa Raja Lelong. Sebabnya potongan harga tu kalau dulu kalau saya jual RM1, lah ni saya jual RM5. Maksudnya begitu. Kalau dulu saya jual RM3, lah ni saya jual RM1.5 atau RM2. Jadi perbezaannya 30% jadi 50%. Melihat peluang itu, Yub Musa membuat penambahbaikan strategi perniagaan dengan menjalankan promosi melalui media sosial. Beliau bertindak menurunkan harga barang selain mempelbagaikan barangan di kedainya. Selama musim PKP ini, sejak perniagaan yang ada ditubuhkan, memudahkan orang-orang masuk di sini beli barang. Lagi harga-harga pun berpatutan murah dari segi pandangan masyarakat. Kalau memudahkan orang-orang sini ya. Perniagaannya bukan sahaja menyediakan keperluan masyarakat setempat, malah turut menjadi sumber rezeki kepada sebahagian kecil masyarakat apabila turut membuka peluang pekerjaan. Kalau ikutkan sebelum ni memang kita terjejah lah. Jadi alhamdulillah start dalam PKP dalam masa 3 bulan tu sampailah ke hari ni saya masih boleh bekerja. Jadi untuk peluang pada Yang Musa bagi peluang untuk anak muda lah. Jadi ada peluang untuk bekerja di tapak market lama Kangak Perlis ni. Jangan kita jadikan masalah yang melanda kita pada hari ini sebagai titik hitam dalam kehidupan sehingga kita hilang segala-galanya. Sebaliknya, kita harus bangun dan berusaha melangkah keluar daripada kepompong masalah demi kelangsungan hidup. Sofi Syamsuddin, Berita RTM. Persidangan Dewan Undangan Negeri Johor ke-14 sebulat suara meluluskan Belanjawan Johor 2021 dengan unjuran perbelanjaan sebanyak RM1.857 bilion. Rang Undang-Undang Pembekalan 2020 diluluskan selepas dibahaskan selama 6 hari. Seterusnya, menepis dakwaan akan berlaku kekecohan pada hari terakhir persidangan. Belanjawan Johor 2021 bertemakan berdaya tahan demi kemakmuran. Sebelum itu dibentangkan Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad pada 26 November lalu. Ia merangkumi 12 agenda utama iaitu Johor Tani, Johor Digital, Johor Niaga, Prasarana Johor, Governance Johor, Majestic Johor, Masyarakat Desa Johor, Orang Muda Johor, Johor Madani, Johor Prihatin dan Johor Berkebajikan. Datuk Hasni mengakui belanjawan kali ini mengalami defisit sebanyak RM248.14 juta, namun menegaskan Rizab Negeri mencukupi untuk menampung defisit tersebut. Kekuatan dalaman ini adalah dalam bentuk lebihan terkumpul dalam akaun hasil disatukan berjumlah RM1.67 bilion, iaitu lebih daripada mencukupi untuk melaksanakan kesemua inisiatif termasuk perbelanjaan mengurus Jabatan
bagi tahun 2021. Setiap pengerusi jawatan kuasa juga akan diminta membentangkan indeks petunjuk prestasi KPI masing-masing pada setiap majlis mesyuarat kerajaan bagi memastikan keberkesanan Belanjawan Johor 2021. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melancarkan buku Pelan Pembangunan Mampan Johor PPMJ 2030 di Kota Iskandar Johor tengah hari tadi disaksikan Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad. PPMJ merupakan dokumen rujukan bagi tujuan perancangan pembangunan negeri meliputi aspek ekonomi dan sosial. Pelan tersebut menjadi panduan kepada kepimpinan negeri, jentera pentadbiran, pihak industri dan pihak berkaitan merealisasikan strategi pembangunan semasa berdepan situasi mencabar ketika ini. Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad dalam kenyataannya memaklumkan kandungan PPMJ 2030 selari dengan inisiatif Kerajaan Persekutuan menerusi Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. 3 objektif utama PPMJ 2030 ialah mampan ekonomi, mampan fizikal dan mampan sosial dan disokong 8 teras termasuk pemerkasaan ekonomi, penyediaan jaringan sistem pengangkutan dan infrastruktur mega, kesejahteraan sosial dan kelestarian alam sekitar. Terdahulu, Tan Sri Muhyiddin menghadiri persidangan Dewan Undangan Negeri Johor ke-14 di Kota Iskandar Puteri. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Gambir tiba di bangunan Sultan Ismail kira-kira pukul 11.20 pagi disambut Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Azmi Rohani dan para exco. Tan Sri Muhyiddin tiba sebelum sesi penggulungan perbahasan Belanjawan Johor 2021 oleh Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad dan pengundian untuk meluluskan belanjawan tersebut. Persidangan DUN Johor bermula sejak 26 November lalu bagi pembentangan Belanjawan Johor 2021 bertemakan berdaya tahan demi kemakmuran. DUN Johor bersidang melibatkan 56 kerusi dengan UMNO dan DAP masing-masing 14 kerusi, Bersatu 12 kerusi, Amanah 9, PKR 4, MIC 2 dan PAS 1 kerusi. UMNO akan mengemukakan nama calon Menteri Besar Perak yang baharu kepada Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dalam masa terdekat. Presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, namun begitu cadangan nama calon akan dibuat selepas perbincangan dengan beberapa pimpinan parti politik di Perak. Jelas beliau, Barisan Nasional dan UMNO mengambil kira semua pertimbangan politik agar kerajaan baharu yang terbentuk merupakan kerajaan yang lebih kukuh. Saya akan mempersembahkan cadangan nama kepada Duli Mahmudia Paduka Seri Sultan Perak. Tuanku lah yang akan menentukan secara mutlak kerana itu adalah kuasa tuanku sepenuhnya bagi menentukan siapakah yang akan diperkenalkan menjadi Menteri Besar Perak yang baru. Beliau tidak menolak kemungkinan untuk bekerjasama dengan semua parti politik di negeri itu bagi membentuk kerajaan baharu, namun tertakluk kepada keputusan muktamad pucuk pimpinan UMNO. Beliau menjelaskannya kepada pemberita selepas menghadap Sultan Perak di Istana Kinta Ipoh. Berita wilayah diteruskan dengan mengikuti perkembangan cuaca semasa bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Abdul Aizat. Aizat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke esok hari 7 Disember 2020 dan ia berbahaya ke atas semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuklah pekerja di pelantar minyak. Baik keadaan cuaca semasa pula kelihatan hujan berserta ribut petir di satu urut tempat kini sedang berlaku di selatan negeri Kedah termasuklah daerah Laurut, Matang dan Selama di negeri Perak dan juga kelihatan boleh berlaku di sekitar Banjaran Titi Wangsa di semenanjung Malaysia ini. Manakala di Sabah dan juga Sarawak pula keadaan sebaliknya berlaku di kedua buah negeri ini kerana kelembapan yang dominan lebih terdapat di kawasan sekitar
Sarawak Barat, Tengah dan juga Miri Limbang negeri Sarawak. Dan tidak lupa juga di negeri Sabah ini keadaan hujan berserta ribut petir hampir terdapat di kesemua bahagian negeri ini. Dan keadaan ini boleh berterusan sehingga ke malam ini. Bagi ramalan cuaca malam ini pula Map Malaysia menjangkakan lagi hujan masih lagi boleh berlaku di kawasan negeri Perak, Pahang dan juga Selangor, dan tidak lupa juga di kawasan utara negeri Sarawak dan juga hampir ke semua bahagian negeri Sabah. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Selamat berhujung minggu bersama seksi keluarga. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Terima kasih Map Malaysia. Semua pihak diminta tidak mengambil kesempatan menaikkan harga ikan segar sepanjang musim tengkujuh ini kerana bekalan mencukupi. Dan kisah usahawan kerepek mampu meraih pendapatan sehingga RM7,000 sebulan antara perkongsian dari Terengganu. Dan untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Rashidi, silakan. Terima kasih Angkasa Puri. Bekalan ikan segar di seluruh negara mencukupi. Sehubungan itu, semua pihak khususnya peniaga diminta tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan harga ikan sepanjang musim tengkujuh ini. Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Adib Yaakob berkata bekalan diperoleh nelayan tempatan khususnya di Zon C yang masih turun ke laut jika cuaca baik. Di Terengganu dianggarkan lebih 50% daripada bekalan ikan segar diperoleh dari Perak dan Kedah. Beliau berkata mengikut rekod 3,800 metrik tan ikan segar diperlukan di Terengganu sebulan. Bagaimanapun hanya 37% pendaratan ikan direkodkan di negeri itu sepanjang musim tengkujuh. Kita mungkin mengkaji keperluan-keperluan lain untuk menubuhkan banyak lagi pasar nelayan di seluruh negara berdasarkan keperluan. Berdasarkan kepada konsep yang kita telah tetapkan, di mana pasar nelayan ini kita wujudkan untuk memberi ruang dan peluang kepada nelayan untuk memasarkan hasil tangkapan mereka sendiri bagi menangani masalah manipulasi harga ikan oleh orang tengah yang keterlaluan. Terdahulu beliau meninjau operasi pasar nelayan di Pelabuhan LKIM Cendering Terengganu. Fasiliti itu dapat mengurangkan peranan orang tengah selain memendekkan rantaian bekalan pengguna dengan harga 10 hingga 15% lebih murah berbanding harga pasaran. Pasar nelayan Cendering adalah yang ketujuh daripada 134 pasar nelayan di seluruh negara. Selepas lebih 20 tahun terlibat perusahaan dan penjualan keripik pisang secara kecil-kecilan, sekumpulan suri rumah dari Kampung Teris, Kuala Berang, Hulu Terengganu mula menuai hasil lumayan. Salah seorang peserta, Siti Hadijah Yusof, kini mampu beroleh pendapatan kasar penjualan produk keripik pisang melebihi RM5 hingga RM7,000 setiap bulan. Menurut Siti Hadijah, selepas menjalani latihan, kursus dan seminar berkaitan, beliau mulai memberanikan diri membuka perusahaan tersebut sejak lebih 3 tahun lalu dengan khidmat nasihat dan bantuan modal dari beberapa agensi kerajaan. Perusahaannya juga mendapat khidmat tenaga daripada rakan suri rumah lain dan golongan muda Kampung Teris. Berkat kesungguhan, Siti Hadijah muncul antara salah seorang daripada usahawan bimbingan RISDA daerah Hulu Terengganu. Cita-citanya memang kita nak menyeluruh. Saya kalau boleh nak hok muda pula marinya. Memang target saya nak bawa orang muda.
Walaupun kata orang pendapatan dok setanding lah dengan kerja lain. Tapi kita hujang boleh kerja, malam boleh kerja. Kalau nak saya kadang-kadang kami terpaksa lah buat siang, bungkus malam untuk memenuhi yang orang minta tu, permintaan tu. Sementara itu, Ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Rosul Wahid berkata produk keluaran penduduk Kampung Teris mula dipasarkan secara serius ke beberapa pasar raya dan kedai runcit di daerah itu sejak beberapa tahun lalu. Malah pelabelan penjenamaan produk berjenama di Teris itu turut diberi perhatian pihaknya bagi memperluaskan lagi pasaran. Jadi kita lihat masih ada kekangan lain yang untuk nak dimajukan dan kita Parlimen Terengganu akan membantu. Contohnya dari segi orang kata sagak. Sagak ni irih pisau tu masih juga manual. Walaupun dia ada diberi mesin ataupun alat untuk memotong pisang, tapi alat tersebut tidak sesuai. Beliau yang juga Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna berkata demikian selepas mengadakan tinjauan ke bengkel perusahaan IKS di bawah kawasan parlimennya. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah memperuntukkan RM10 juta untuk menambah baik infrastruktur dan sistem komunikasi pembelajaran di Kolej Ketengah tahun depan. Pengerusi Ketengah Datuk Razali Idris berkata peruntukan bertujuan membina bangunan asrama baharu bagi menampung lebih ramai pelajar seiring perancangan memperkenalkan 1 program ijazah dan 6 program diploma tahun depan. Beliau berkata seramai 2,000 pelajar disasar bagi sesi 2021-2022 berbanding hanya 480 ketika ini. Keperluan segera infrastruktur dan juga sistem communication dalam sistem pembelajaran. Komputer Kolej Ketengah. So kita akan yang ni yang pertamanya kita akan berbincang dengan pihak KPLB. Kalau sekiranya tak ada daripada KPLB, kita akan pastikan Ketengah Holding akan membuat investment. Beliau kata demikian selepas menyampaikan anugerah kecemerlangan akademik kepada 21 pelajar diploma pendidikan awal kanak-kanak dan penyerahan tajaan pendidikan kumpulan syarikat Ketengah kepada 10 pelajar Kolej Ketengah Dungun. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Ketengah Amy Syam Embong. Sementara itu, penerima bantuan menyifatkan tajaan pendidikan dapat membantu mengurangkan beban mereka, khususnya dalam membiayai yuran pengajian. Dia memudahkan saya untuk membiayai yuran kolej, wang saku. Jadi kolej dan Ketengah banyak membantulah dari segi ni semua. Family ayah kerja apa? Ayah saya sakit. Jadi macam sekarang ni pun mak saya menjahit tapi kurang sangatlah ni. Jadi tu kata kalau masa dekat asrama dulu pun nak makan tu memang jimat habis lah. Ni bila dapat ni bersyukurlah sebab dapat. Paparan itu mengakhiri berita dari Terengganu. Teruskan usaha kita bersama-sama melandaikan lengkuk COVID-19. Kembali semula ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Rashidi langsung dari Terengganu. Seterusnya, Sarawak menyokong usaha pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam meningkatkan kualiti hasil kraf negeri itu. Kita ikuti paparan penuh langsung dari studio berita RTM di Kuching bersama Norisila Talaha. Silakan. Terima kasih Azmuddin. Assalamualaikum dan salam hormat. Sarawak menyokong penuh usaha yang dilakukan pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam meningkatkan kualiti hasil kraf negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata ini termasuklah usaha yang dilakukan Persatuan Pengiat Seni dan Kebudayaan Malaysia Kuching, MAKPA, mengetengahkan songket Sarawak ke peringkat antarabangsa. Ini dilakukan dengan senarai tradisi tersebut dikumpul untuk pencalonan Songket Malaysia dalam senarai Wakil Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO mengenai warisan budaya tidak ketara ICH pada tahun depan. Datuk Patinggi Abang Johari berharap pencalonan Songket Sarawak itu akan membuahkan kejayaan dan sekaligus menempatkan warisan seni tempatan ke peringkat lebih tinggi. Beliau berucap
dalam Majlis Makan Malam Sarawak Music and Fashion Glow di Kuching. Mengulas lanjut mengenai songket Sarawak, Datuk Petinggi Abang Johari berkata, Sarawak amat menitik beratkan kualiti penghasilan songket itu, terutama bahan-bahan yang digunakan. Selain songket, penghasilan seni warisan lain seperti keringkam dan puak kumbu juga perlu dipertingkat dan terus dibangunkan. Dalam majlis ini, Datuk Petinggi Abang Johari turut menerima dokumen pencalonan songket Sarawak dalam senarai wakil UNESCO yang disampaikan oleh Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Terdahulu ketika berucap dalam majlis yang sama, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata kementeriannya akan mengkaji dan mempertimbang penubuhan Sekretariat Warisan Budaya Tidak Ketara ICH di Kuching dalam usaha memberi tumpuan kepada kelestarian warisan seni dan budaya Sarawak. Kajian dan cadangan penubuhan Sekretariat ICH berkenaan akan dilakukan dengan kerjasama Makbah. Jelasnya, ia bertujuan untuk mengusul aktiviti-aktiviti warisan seni dan budaya secara sistematik selain mempromosi warisan seni budaya ke peringkat serantau dan global sebagai pusat dokumentasi warisan seni dan budaya. Datuk Karim menegaskan kualiti warisan seni budaya tidak mungkin tercapai tanpa pemeliharaan yang sistematik untuk mengekalkan keberadaan warisan seni budaya tersebut dalam masyarakat. Bagi mencapai tujuan itu, inventory termasuk dokumentasi arkib, audio dan visual secara saintifik harus dilaksanakan kepada masyarakat atau kumpulan etnik yang mendukung elemen warisan seni budaya tersebut. Selain itu, katanya, latihan mengikut metodologi Pertubuhan Pendidikan Sains Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO perlu diterapkan dalam masyarakat. Beliau optimis dengan usaha bersepadu secara sistematik mengikut penanda aras UNESCO, warisan seni budaya Sarawak akan melonjak dan dikenali bukan sahaja dalam negara tetapi juga ke peringkat serantau dan global. Golongan belia di negeri perlu merebut peluang yang disediakan oleh kerajaan untuk merekasa diri dalam pelbagai bidang kemahiran. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata, peruntukan yang disediakan kepada golongan belia membuktikan kerajaan amat mementingkan pembangunan belia ke arah misi menjadi negeri maju menjelang 2030. Jelasnya, golongan belia merupakan aset yang amat berharga kepada negara kerana memberi pengaruh kepada pertumbuhan dan kesejahteraan negara pada masa hadapan. Saya mengharapkan bahawa belia kita target to be an international, dapat memberi saingan yang sengit di peringkat antarabangsa, bukan sahaja di peringkat negeri Sarawak ataupun Malaysia, tetapi mempunyai mindset untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Beliau ditemui media selepas Majlis Penangguhan Taklimat Mukim Sarawak bahagian Kuching di Masjid Al-Taqwa Kampung Pinang Jawa, Kuching. Fazruddin turut memuji inisiatif yang dilakukan surau dan masjid yang mengadakan program-program untuk menarik minat golongan belia berada di surau dan masjid sekaligus dapat mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti berfaedah. Pentas Christmas Anjuran Sibu FM dan Studio RTM Kapit merupakan platform terbaik meraihkan sambutan perayaan tanpa mengira latar belakang kaum dan agama di negara ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Koram Jefferson Jamid Unyat berkata, menerusi program tersebut ia dapat membina, menyemai semangat perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat. Jelasnya, ini menunjukkan komitmen RTM di Sibu dan Kapit sebagai stesen radio di Zon Tengah dalam memberikan hiburan serta menjadi medium untuk beramah mesra serta menyampaikan maklumat kepada masyarakat, terutamanya masyarakat di kawasan pesisir. Pada malam ini, kalau kita melihat respon dari orang Kapit, berbilang kaum, berbilang walaupun berbilang bangsa juga, dapat bersama-sama ini kita meraihkan ini Christmas lah, ini pre-Christmas pada malam ini.
Beliau berucap merasmikan pentas Christmas Sibu FM dan studio RTM Kapit 2020 di Dewan Suara Kapit. Antara artis yang membuat persembahan pada program tersebut, Dara Helena, Duna Stevenson, Florence Low dan kumpulan choir dari Gereja Saint Cecilia Mary Immaculate Conception Kapit. Sementara itu, pengurus stesen RTM Sibu, Saiful Arini berharap kemesraan yang terjalin dengan pendengar stesen itu menjadi lebih akrab bukan sahaja melibatkan satu kaum sahaja kerana program tersebut turut melibatkan pelbagai kaum. Diadakan di Dewan Suara Kapit, program tersebut dibuat secara tertutup bagi memastikan pematuhan prosedur operasi standard pencegahan COVID-19 dilaksana. Kepolisian komuniti akan menggunakan kemajuan teknologi untuk bantu cegah jenayah. Pengasas Persatuan Kepolisian Sarawak, Datuk John Lau Pang Heng, langkah ini bersesuaian dengan situasi semasa pandemik COVID-19 di mana keselamatan individu perlu diambil kira. Jelasnya langkah ini termasuk membuat kumpulan WhatsApp di komuniti masing-masing untuk melaporkan sebarang perbuatan mencurigakan kepada pihak polis sebelum bertindak. And I call upon all the citizens in Sarawak, not only in Sarawak but di seluruh Malaysia, to act as an eye and ear to the police. As and when you see crime taking place, call the police station nearest to you. And when the police come, either they lari, or if they have committed crime, police will tangkap them immediately. Only through this, we can build a safe society. Reducing crime is not only the duty of the police, but you and I are responsible in crime reduction. Bercakap kepada pemberita RTM, Datuk John berkata, persatuan tersebut kini mempunyai 18,000 keahlian di seluruh Sarawak yang membina jaringan perhubungan cegah jenayah membantu polis. Antara pengisian persatuan sebelum pandemik COVID-19 termasuk program-program ceramah umum tentang kesedaran cegah jenayah dan rondaan komuniti bersama polis. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azmuddin di Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik, terima kasih Sarawak. Pelanjutan PKPB di Sabah satu keputusan tepat dapat reaksi positif bagi mengekang penularan COVID-19. Emran Azmi Rosli juga ada perkongsian mengenai pembinaan semula jabatan gantung di Kampung Gusi Ranau. Kita langsung ke Kota Kinabalu bersama Emran. Silakan. Terima kasih Azamuddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah hingga 20 Disember ini dilihat sebagai keputusan tepat bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19. Rata-rata penduduk yang ditemui RTM di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu berpendapat PKPB perlu dilanjutkan kerana bilangan kes baru COVID-19 di negeri ini masih menunjukkan tren turun naik. Dah baik juga lah untuk ini kita lanjutkan sebab untuk kita punya rakyat-rakyat di Sabah ni amnya lah kan untuk kita punya kesihatan, untuk keselamatan kita. Saya rasa bagus juga. Pasal ni penyakit bukan elang-elang tahu, tiada belum jumpa dia penawar ubat kan. Kalau bagus juga lah, saya setuju juga pelanjutan dia. Memang terjamin keselamatan kalau dilanjutkan. Pelanjutan PKP ini sehingga 20 hari bulan ini kan diikut daripada kluster yang turun naik yang tidak menentu, saya bersetuju lah untuk kita punya kebaikan menamat bersama lah daripada kita sendiri yang kena, keluarga kan masalah pula. Bagus lagi dilanjutkan sementara ni sebab peningkatan kes COVID-19 di Sabah, tapi jangan terlalu lama lah. Walaupun PKPB di Sabah dilanjutkan, kerajaan turut mengumumkan beberapa kelonggaran seperti kebenaran rentas daerah, penambahan kapasiti penumpang dalam kenderaan dan masa operasi kedai makan dan restoran yang dipanjangkan hingga 12.30 malam. Jambatan gantung sepanjang 150 meter dengan ketinggian 5.5 meter di Kampung Gusi Ranau yang runtuh baru-baru ini akan dibina semula tahun depan. Jambatan gantung itu merupakan satu-satunya laluan yang menghubungkan Kampung Gusi dengan kawasan seberang.
Timbalan Ketua Menteri Sabah merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Dr. Joachim Gun Salam berkata pembinaan semula jambatan ini yang dibina sejak 10 tahun lalu akan dibuat secara menyeluruh demi kemudahan dan keselamatan penduduk. Katanya aktiviti sosioekonomi penduduk sekitar terjejas sejak jambatan gantung itu terputus kerana mereka sukar membawa keluar hasil tanaman. Datuk Dr. Joachim yang juga Adun Kundasang menyatakan demikian kepada pemberita selepas meninjau keadaan jambatan gantung Kampung Gusi. Baru-baru ini 8 orang remaja termasuk 3 pelajar terjatuh selepas jambatan ini terputus. Salah seorang pelajar perempuan dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu kerana mengalami patah paha dan betis dalam insiden tersebut. Semua majlis daerah di Sabah menerima peruntukan tambahan RM73 juta daripada kerajaan negeri. Peruntukan tersebut sebagai subsidi bagi menggantikan pendapatan majlis daerah yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Peruntukan tambahan itu akan membolehkan pihak berkuasa tempatan PBT melaksanakan projek pembangunan yang dirancang demi manfaat rakyat. Kerajaan negeri terpaksa top up balik 73 juta ini untuk dipulangkan kepada majlis-majlis daerah untuk membolehkan mereka melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai sebuah majlis. Ya. Datuk Masidi ditemui RTM selepas Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis Daerah Ranau di Kundasang. Beliau turut menasihatkan pihak berkenaan agar mengurus kewangan dengan teratur bagi memastikan usaha membangunkan daerah masing-masing dapat diteruskan walaupun terkesan dengan pandemik COVID-19. Sementara itu dalam ucapannya, Datuk Masidi mengingatkan semua ahli majlis yang dilantik menunaikan amanah dan tanggungjawab dengan penuh integriti. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom berjaya menahan 3 lelaki warga negara Filipina disyaki terlibat dalam siri rompakan dan samun laut di Tawau dan Kunak. Kejayaan itu hasil 2 serbuan berasingan melalui operasi khas bersama pasukan polis marin sempurna di perairan Pulau Nusa Tengah dan Pulau Omadal sempurna. Komander Eskom Datuk Ahmad Fuad Osman yang dihubungi pemberita RTM di Lahad Datu berkata tangkapan dibuat kira-kira 9.30 malam susulan laporan mengenai satu kejadian rompak laut yang berlaku di kawasan perusahaan Bagang Indra Sabah Tawau pada 3 Disember 2020. Dengan kejadian ini, Eskom telah dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 4 kes rompakan laut di perairan Indra Sabah Tawau. 3 kes dan Kunak 1 kes yang dilakukan oleh kumpulan perompak warga asing ni. Kejadian ini juga menunjukkan kesungguhan keselamatan di Ezon dalam memelihara keselamatan Timur Sabah. Hasil serbuan dan pemeriksaan yang dijalankan, polis menjumpai sepucuk pistol bersama 25 butir peluru hidup, 1 unit telefon bimbit, sebilah parang, 1 unit enjin sangkut yang disyaki dicuri serta sebuah bot. Kesemua rampasan dianggarkan bernilai RM12,700. Sehubungan itu, Datuk Ahmad Fuad menasihatkan masyarakat setempat agar sentiasa peka dengan ancaman sekitar dan menyalurkan sebarang maklumat yang mencurigakan kepada pasukan keselamatan untuk tindakan lanjut. Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM diminta mempergiatkan program kesedaran menderma darah menerusi pelbagai medium sesuai dengan situasi penularan pandemik COVID-19 ketika ini. Langkah itu penting bagi menggalakkan lebih ramai individu termasuk golongan belia tampil menderma darah untuk menampung keperluan darah di unit tabung darah hospital seluruh Sabah. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Sahelmi Yahya berkata program kesedaran menderma darah juga diharap dapat mengikis stigma negatif sesetengah individu bahawa aktiviti itu boleh memudaratkan kesihatan. Kesedaran untuk menderma darah ini perlu digerakkan dari masa ke semasa kerana mungkin orang ada mempunyai stigma apabila menderma darah mungkin ada kesan-kesan tertentu, tetapi sebenarnya saya difahamkan tidak ada kesan-kesan tertentu, malah ianya lebih baik untuk kesihatan. Syahelmi ditemui pemberita ketika meninjau kempen derma darah anjuran BSMM Daerah Putatan di Dewan PPR Taman Sri Kramat Putatan. Program dengan kerjasama penduduk PPR Taman Sri Kramat dan penduduk sekitar Putatan ini menyasarkan kutipan lebih 50 pain darah. Menderma darah ni kita satu kewajipan untuk kita lah, untuk membantu orang yang memerlukan darah, untuk menyelamatkan nyawa lah, sebagai satu tanggungjawab lah bagi saya. Mereka-mereka yang berada di luar sana
Selalulah menderma darah kerana dengan ini kita dapat membantu orang yang memerlukan. Bagi saya, datanglah menderma darah. Apa yang mau takut? Kan lagipun buat apa kita mau simpan darah nih. Dermalah untuk orang-orang yang perlukan. BSMM Daerah Petatan telah menganjurkan lebih 13 kempen derma darah sejak Mac lalu dengan kutipan lebih 500 pen darah. Terdahulu Syah Helmi turut menyerahkan 17 kerusi termasuk 2 kerusi rehat dan meja muda alih kepada BSMM Daerah Petatan untuk digunakan semasa kempen derma darah. Baik saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Bersama mencegah penularan COVID-19, kita mesti menang. Kembali bersama Azamuddin di Agak Sepuri. Silakan Azamuddin. Ya baik, terima kasih Imran. Langsung dari Sabah. Polis Kelantan melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD lebih awal di Kampung Dalam Huma, Bukit Awang, Pasir Putih yang sepatutnya bermula esok. Ketua Polis Kelantan, Deputi Komisioner Syafin Mamat, sekatan keluar masuk ke kampung berkenaan sudah dimulakan sejak 2 hari lalu bagi mengekang pergerakan penduduk. Polis telah pun melaksanakan arah ini bermula semalam lagi. Jadi kita lebih awal. Jadi melihat kepada jumlah yang terlibat agak ramai dan kita telah membuat sekatan dan tapisan lebih awal. Secara rasminya bermula besok. Namun begitu kita dua hari dia berkampung di sini dengan kerjasama semua agensi-agensi lah. Boleh dikatakan keseluruhan warga yang berada di pusat ini telah pun dibuat ujian saring. Terdahulu, beliau meninjau sekatan di Pondok Madrasah Al-Diniyah Al-Falahiyah di Kampung Dalam Huma, Pasir Putih. Kampung berkenaan mempunyai sekitar 300 penduduk yang kebanyakannya terdiri dari pelajar pondok terbabit. Manakala 2 jalan keluar masuk juga dikawal rapi oleh pasukan keselamatan. Polis juga akan menggunakan drone bagi mengawasi pergerakan kerana kedudukannya berhampiran sempadan Besut Terengganu. Kampung Dalam Huma dikenakan PKPD pertama di Kelantan sehingga 20 Disember selepas merekodkan 55 kes COVID-19. Setakat ini 4 daerah di Kelantan dikenakan PPKB iaitu Kota Baru, Machang, Tanah Merah dan Pasir Mas. Kita beralih ke perkembangan banjir. Situasi di Terengganu dan Pahang semakin pulih berikutan cuaca yang baik. Bilangan penduduk yang terjejas dan ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS juga berkurangan. Di Terengganu, 87 penduduk terjejas banjir di negeri ini telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Kolonel Pertahanan Awam Cik Adam A. Rahman berkata, kini hanya tinggal 9 penduduk yang ditempatkan di SMK Mercang Marang. Kesemua PPS yang lain telah pun ditutup sepenuhnya. Banjir gelombang ketiga bermula 3 November lalu dengan jumlah tertinggi penduduk terjejas yang dipindahkan mencecah 2,800 orang. Di Pahang pula, Pusat Pemindahan Sementara PPS di daerah Pekan telah ditutup sepenuhnya. PPS Sekolah Kebangsaan Sri Terentang itu tutup berikutan keadaan kawasan terjejas banjir kembali pulih. Semalam, 7 PPS di Raub turut diarahkan tutup sepenuhnya berikutan cuaca baik dan keadaan banjir kembali pulih. Kesemua 8 pusat pemindahan sementara PPS yang ditutup di Raub Pahang selesai disanitasi bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Antara PPS terlibat SK Ulu Sungai, Masjid Kampung Kuala Semantan dan Dewan Serbaguna Kampung Pia. Ketua Zon 3 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Syarul Nizam Nasir berkata, ia selaras SOP yang menetapkan PPS perlu dinyahkuman sebelum dan selepas ditutup. Semalam, kesemua 145 penduduk daripada 49 buah keluarga terjejas telah pulang ke rumah masing-masing selepas banjir surut. Semua rumah-rumah yang telah dinaiki air telah surut dan air telah kembali pulih, dan orang kampung ataupun penduduk yang telah dipindahkan tu telah pulang ke rumah masing-masing. Mereka menjalankan pembersihan dan membersihkan rumah-rumah mereka. Proses pembersihan rumah dilakukan dengan pemantauan pihak bomba.
Beralih ke perkembangan sukan. Prestasi skuad Harimau Malaya di pentas antarabangsa lebih penting berbanding rekaan jersey terbaru pasukan berkenaan. Itu tegas pengurus pasukan kebangsaan Datuk Muhammad Yusof Mahdi selepas jersey berkenaan yang akan digunakan pada tahun depan itu mendapat pelbagai reaksi daripada peminat bola sepak tanah air. Beliau yang juga Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAA menjelaskan sukar untuk mendapatkan satu rekaan jersey yang boleh memuaskan hati semua pihak. Apa yang penting katanya ia diharap dapat menaikkan motivasi pemain untuk memberikan impak baharu kepada pasukan negara. Jersey baharu Harimau Malaya tersebut dilancarkan kemarin secara dalam talian. Paling mendapat tumpuan adalah jersey home atau di laman sendiri yang berwarna kuning hitam apabila menerima banyak komen positif dan negatif di media sosial. Jurulatih muda dari Jepun, Akira Higashiyama menjadi pilihan Kelantan United KUFC untuk mengharungi kempen Liga Malaysia musim hadapan. Pemilihan itu dibuat berdasarkan prestasinya membimbing pasukan Kuching City FC musim lalu dan pengalaman luas membimbing kelab di beberapa negara seperti Mongolia dan New Zealand. Presiden KUFC Datuk Encik Abdullah Maknawi berkata, meskipun usianya baru mencecah 31 tahun, Akira telah membuktikan kemampuannya membawa perubahan drastik dalam gaya permainan Kuching City sehingga berjaya membawa pasukan tersebut layak ke saingan Piala Malaysia. Dari segi sejarahnya, apabila diberi tanggungjawab penuh di Kuching FC, beliau telah menunjukkan prestasi yang cukup baik dan keputusan untuk kita ambil jurulatih daripada Jepun ini di atas keyakinan kita bahawa orang Jepun ini kerja kuat, bersungguh serius dalam melaksanakan kerja dan sebagainya, dan ini memperlihatkan keseriusan kita untuk bersaing dalam Liga Premier pada musim hadapan. Akira yang mempunyai lesen jurulatih Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dan lesen A kejurulatihan ditawarkan kontrak selama setahun dan akan memulakan sesi latihan pada 21 Disember ini. Beliau ditemui media pada majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU KAUFC bersama syarikat minuman Yakult di Kota Baru. Berlangsung serentak, majlis memperkenalkan pemain import baharu Yuki Tanigawa yang pernah bersama Kuching City musim lalu. Ia beralih ke sukan rugby. Persatuan Rugby Negeri Terengganu PRNT aku dengan apa jua keputusan Majlis Sekretariat Sukma mengenai had umur pemain yang bakal beraksi di Sukma Johor selepas ditunda ke tahun 2022. Pada masa ini, had umur atlet bertanding di Tamasya Dwi tahunan itu adalah 21 tahun. Bagaimanapun berikutan penularan pandemik COVID-19, ramai di antara mereka yang melepasi had umur tersebut. Menurut Yang di-Pertua PRNT Amir Amri Muhammad, pihaknya sudah pun ada pelan alternatif jika had umur tersebut dikekalkan. PRNT bersedia. Adakah Sekretariat Sukma akan menetapkan umur 21 ataupun 23? Kalau 23, alhamdulillah. Kalau 21, kita juga ada plan untuk memantapkan pasukan rugby Sukma ni. Jadi kita menunggulah keputusan Sekretariat Sukma yang akan diadakan di Johor, adakah umur 21 ataupun umur 23. Beliau yang juga Timbalan Presiden Kesatuan Rugby Malaysia berkata demikian selepas turun bersama skuad pelatih rugby Sukma Wanita Terengganu membantu secara bergotong royong membersihkan beberapa kediaman penduduk berhampiran Jalan Pusara Kuala Terengganu yang dilanda banjir kilat baru-baru ini. Skuad rugby Sukma Wanita Terengganu kali ini menampilkan hampir kesemua pemain kelahiran negeri itu dan menjadi pasukan rugby wanita negeri pertama yang bersepenuhnya menggunakan kelengkapan pakaian patuh syariah ketika beraksi di padang. Baik Azam, tanah terbiar jika dimanfaatkan dengan bijak dapat memberikan pulangan yang lumayan. Ya betul Tifah, dan terutama jika diusahakan dengan bertani kerana bidang pertanian itu sendiri penyumbang utama sumber makanan. Ya, dan menariknya dalam menjana pendapatan sendiri, ada yang boleh membantu dan berkongsi ilmu dengan orang lain seperti yang dilakukan seorang belia di Felda Batu Lapan Changlun, Kedah. Ya, kita ikuti laporan disediakan Rashid Jaleh.
Bermodalkan RM8,000, putera Muhammad Akhtar, 28 tahun, menanam 800 pokok cili menggunakan kaedah fertigasi di tanah seluas setengah ekar. Usahawan tani ini juga turut menerima bantuan geran pertanian sehingga RM15,000 daripada Mardi. Berbudi kepada tanah, tanah tidak tipu. Buktinya, kerja keras 4 tahun lalu memberi pulangan berganda, malah dia terpaksa menambah sehingga 2,500 pokok ekoran permintaan yang menggalakkan termasuk dari Perlis. Setiap pokok mampu mengeluarkan hampir 1 kilogram cili setiap kali berbuah. Untuk golongan belia di Felda, terutamanya kita ada kelebihan. Pertama, kita ada lot-lot tanah yang kosong. Jadi lot-lot tanah yang kosong tu daripada kita terbiak, baik kita usahakan untuk tanaman cili fertigasi, sebab dengan kaedah cili fertigasi ini dia moden, tak macam tanaman macam konvensional yang dulu-dulu. Putra mahu berkongsi kejayaan yang dicapai dengan menganjurkan kursus tanaman fertigasi kepada golongan belia yang turut disertai belia dari Brunei. Sebab saya ada buat kursus juga. Jadi setiap bulan saya akan adakan kursus. Jadi setakat lah ni kita kata daripada start buat dah 200 lebih peserta kursus yang telah join dengan saya lah. Jadi yang paling jauh daripada Brunei. Pemimpin masyarakat Felda Betulapan, Datuk Samsudin Ahmad mahu kejayaan putra dijadikan pendorong dan contoh oleh individu lain untuk menceburi bidang ini. Supaya melibatkan diri dalam bidang pertanian. Kerana pertanian ini adalah satu usaha yang baik yang mendapat pulangan modal yang banyaklah. Jadi selain daripada itu saya dapati banyak agensi kerajaan dan termasuk Felda yang boleh membantu para belia melibatkan diri dalam bidang pertanian ini. Dengan teknologi terkini, penanaman cili fertigasi ini dilihat lebih mudah, cepat dan memberikan pulangan yang lumayan. Justru inilah peluang yang tidak harus dilepaskan oleh belia di luar sana. Laporan Rashid Jali bersama juru kamera Abdul Hadi Abdul Kadir untuk Berita RTM. Baik, berita wilayah edisi 6 Disember berakhir di sini. Jangan lupa untuk imbas My Sejahtera untuk rekod kemasakan premis yang anda kunjungi. Dan juga amalkan cegah dari awal, amal norma baharu, patuhi SOP dan sentiasa pantau status kesihatan diri. Dengan itu, selamat petang dan Assalamualaikum.